Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Sempena cutinya saingan Liga Super. Aku dah tahu apa mau isi. Tercetus di kepala aku untuk membuat share konten mengenai news yang ada di Google Search anda pencarian Sabah FC. Aku beri nama reaksi berita terkini lah, di mana ianya aku akan wujud untuk mengisi kekosongan, sekali lagi ya, kekosongan yang wujud sempena bercutinya saingan Liga Super. Kalau anda suka pengongsian seperti ini, letakkannya di ruang komentar di bawah kerana aku bercadang untuk membuat satu bilang orang salah satu perkongsian yang bakal aku wujudkan yang di luar padang lah, lebih kurang macam tu. Perkongsian hari ini aku yang berkongsi mengenai satu tajuk yang dikeluarkan oleh Makan Bola yang bertajuk dua jurulatih Kelab Liga Super rungkai kekuatan sebenar Sabah FC. Apakah kekuatan tersebut? Jom kita mulakan. Here we go. Okey guys, progres daripada Makan Bola ni telah menemu ramah dua jurulatih yang telah tewas sewaktu menentang Sabah FC, iaitu Yusri Cik Lah daripada pasukan Perak, dan seterusnya satu lagi daripada Rizal. Rizal adalah pengendali untuk pasukan Kelantan Darul Naim lah, di mana salah satu perkongsian tersebut daripada Yusri Cik Lah mengatakan ini adalah punca kebangkitan juga kemenangan Sabah FC lah. Ini adalah statement dikeluarkan oleh Yusri Cik Lah. 3 daripada 4 jaringan Sabah berpunca dari situasi bola mati. Meskipun sebenarnya kita telah membuat banyak kerja rumah, tapi perancangan tu gagal dan tetap juga Sabah FC berjaya melakukan jaringan daripada situasi tersebut, tu situasi bola mati. Dan seterusnya adalah daripada Rizal, di mana mereka mengatakan ketinggian pemain import Sabah satu kelebihan dan mereka menggunakan kelebihan itu untuk menghukum Kelantan Darul Naim, ujar membantu jurulatih tersebut. Jadi itu adalah perkongsian yang telah statement yang dikeluarkan oleh mereka yang mengatakan mengenai macam mana Sabah berjaya mendominasi perlawanan tersebut. Satu sekali lagi menentang Perak dan satu lagi menentang Kelantan, dan aku akan berkongsi dengan kamu data mengenai perlawanan tersebut, bagaimana gol itu dihasilkan, dan selain pada itu aku juga berkongsi dengan kamu mengenai apa yang terjadi untuk Kedah dan juga Penang. Ini kita mulakan dulu. Seperti mana yang dikatakan oleh jurulatih Kelantan, aku akan mulakan dulu mengenai ketinggian yang dimiliki oleh pemain-pemain Sabah FC. Ini adalah data yang dikongsikan aku dapat daripada transfermarkt.com. Kalau kita tengok kesebelasan utama yang diturunkan oleh kedua-dua pasukan, dari segi ketinggian kita tengok, roughly average ketinggian daripada 10 pemain, aku tidak masukkan keeper, ini pemain yang berada di padang saja. Daripada 10 pemain yang berada di padang sewaktu starting 11 diumumkan, Sabah FC mempunyai 1, 2, 3, 4 pemain yang mempunyai ketinggian lebih daripada 180 meter, manakala untuk Kelantan hanya ada 1, 2 pemain yang ketinggiannya lebih daripada 180, membuat average ketinggian untuk pemain Sabah FC secara pukul rata adalah 1.76 meter, di mana untuk Kelantan adalah 1.75 meter. Tapi walau macam mana pun, untuk Kelantan itu adalah roughly sahaja kerana aku tidak dapat mencari ketinggian untuk Ashraf Alifuddin Yassin dan juga Fazrul Amil. So aku ambil kesimpulan 170 lah average yang aku boleh katakan dimiliki oleh pemain yang berada di Malaysia ni, membuatkan untuk perlawanan menentang Kelantan ni Sabah mempunyai ketinggian sebanyak perbezaan 0.01 meter, manakala sewaktu perlawanan menentang Perak pula, ketinggian yang dimiliki oleh pemain Sabah FC mempunyai sini ada 1, 2, 3, 4, 5, manakala Perak hanya ada 1, 2, 3, 4 pemain saja, dan membuatkan perbezaan ketinggian pemain-pemain yang berada di padang tu, Sabah lebih dominan tu sebanyak 0.02 meter lah. Itu adalah merupakan satu advantage yang cukup baiklah dimiliki oleh Sabah FC, di mana kalau kita tengok untuk perlawanan yang lain pula, contohnya seperti sewaktu menentang Kedah, Sabah masih juga mempunyai ketinggian yang purata ketinggian yang cukup berbeza daripada Kedah, di mana Sabah 1.79 manakala Kedah 1.77, dan seterusnya sewaktu menentang Penang pula 1.76 untuk Penang dan 1.78
untuk Sabah FC. Dan kalau kita tengok pun rata-rata pemain Sabah FC apa yang diturunkan oleh OKS masih hampir menurunkan kesebelasan utama yang serupa, hanya ada satu tweak atau dua tweak saja dilakukan, tapi yang pentingnya tiap pemain Sabah FC yang mempunyai ketinggian lebih daripada 1.80 akan terus berada di starting 11, kerana aku rasa inilah yang cuba dicatur oleh OKS dengan menggunakan kelebihan pemain tersebut yang berada di dalam senarai skuad Sabah FC. Jadi kita tengok dulu guys, untuk gol yang dilakukan sewaktu menentang Perak tempoh hari, di mana di sini Yusri Cik lah mengatakan kebanyakan gol Sabah FC berpunca dari situasi bola mati. Dan kalau kita tengok gol daripada Minko, Stu, Pedro dan Sifu, situasi tersebut bermula daripada situasi bola mati. Tak kisahlah sama ada throw in, free kick ataupun goal kick yang dilakukan oleh Damien. Kesemua yang telah dilakukan tersebut telah contribute untuk gol yang dicipta oleh Sabah FC. Dan antara individu yang terlibat sewaktu gol Minko adalah Pedro dan Gaby. Sekali lagi sewaktu Pedro sekali lagi menjadikan gol daripada situasi bola mati, yang kontributor adalah Daniel dan juga Gaby, dan seterusnya. Sifu, situasi bola mati juga, ini hasil daripada goal kick yang dilakukan oleh Damien disambut oleh Pedro. Aku rasa little flick lah dilakukan oleh Pedro yang berjaya melepaskan Sifu. So terlibat contribution daripada Damien dan juga Pedro. Manakala untuk Kelantan pula, seperti mana yang dikatakan oleh jurulatih Kelantan, yang di mana apa yang berlaku pada perlawanan tersebut adalah hasil daripada ketinggian pemain-pemain Sabah FC. Dan kalau kita tengok sini, 4 gol juga dilakukan daripada Pedro, Farhan, 2 Pedro, Farhan dan juga Gaby. Itu pun adalah sekali lagi daripada situasi bola mati, dan individu yang terlibat adalah Daniel dan Stu untuk gol pertama Pedro, lepas tu Farhan adalah Gaby, lepas tu sekali lagi Stu untuk Pedro dan juga Gaby daripada Stu. So apa yang berlaku di sini adalah beberapa siri tandukan yang hampir sama telah dilakukan oleh Sabah FC dan sepanjang perlawanan ni. Sekali lagi hasil daripada bola mati dan menggunakan ketinggian pemain untuk memasing bola tepat ke dalam kotak dia ataupun tepat kepada pemain Sabah FC daripada situasi tersebut. Dan kalau kita tengok, kalau daripada dua perlawanan menentang Perak dan juga Kelantan ni lah, okey, kalau bukan daripada situasi bola mati tu, sudah pasti hanya untuk Kelantan 1 gol saja yang boleh dilakukan, manakala untuk menentang Perak aku rasa tidak ada gol yang boleh dilakukan sekiranya bukan daripada situasi bola mati tersebut. So ini adalah merupakan satu yang aku believe ini adalah hasil daripada latihan yang telah dilakukan lah di training ground oleh OKS, di mana untuk menumpukan mengimprove lagi situasi bola mati. Manakala untuk Kedah dan juga Penang ni guys, lain pula ceritanya, kerana kita tahu untuk perlawanan ni cara jaringan gol yang dilakukan oleh Sabah FC cukup berbeza, di mana untuk kedua-dua perlawanan ini walaupun kita menang begitu besar, di mana Kedah kita menang 5-2, lepas tu Penang kita menang 4-0, situasi yang melibatkan bola mati hanya sekali saja daripada gol tersebut, di mana sewaktu menentang Kedah hanya gol Sadil saja daripada situasi bola mati, iaitu penalti. Dua jaringan daripada Pedro, Kumar dan Gary adalah daripada satu gerakan yang cukup cantik telah dilakukan oleh beberapa pemain yang terlibat untuk terhasilnya gol tu, iaitu Pedro. Gol pertama Pedro daripada Kumaran dan juga Daniel Ting, gol kedua Pedro daripada Gaby dan Stu, dan gol daripada Kumaran dan juga Gary hasil daripada assist yang dilakukan oleh Farhan. Manakala apa yang berlaku di Penang pula, gol dilakukan oleh Sadil, Gaby, Stu dan juga Dominic. Gol Gaby saja yang terhasil daripada situasi bola mati. Yang lain-lain tu daripada dom lain ceritalah, tapi Stu dan juga Sadil tu daripada situasi gerakan yang telah dilakukan oleh pemain-pemain Sabah FC. So sekali lagi guys, kalau tidak adanya situasi bola mati ni dan seterusnya ketinggian pemain yang dimiliki oleh pemain Sabah FC ni, aku rasa ia tidak akan boleh menghasilkan sejumlah gol yang sebanyak beginilah. So ini adalah salah satu advantage yang dimiliki oleh Sabah FC bagi mengharungi 4 perlawanan sebelum ni.
Dan aku believe ini juga adalah hasil daripada tactical change yang dilakukan oleh OKS selepas kalah kepada PDRM pada perlawanan tempoh hari. Kita kalah sebanyak 1 gol saya dalam perlawanan tu. So aku rasa OKS telah membuka kembali buku beliau, melihat kembali apa yang beliau miliki, menyesuaikan kembali dengan apa yang beliau miliki dan seterusnya mengimplementasikan di padang hasil daripada percaturan terbaru yang telah beliau lakukan, di mana ia betul-betul telah membuah hasil bagi 4 perlawanan terakhir yang telah dilalui oleh Sabah FC. So ini adalah, seperti yang aku katakan pada video sebelum ni, ini adalah merupakan satu kesedaran daripada OKS dan tactical change yang terbaru daripada OKS yang menggunakan sebaiknya apa yang dimiliki oleh mereka. Sekali lagi, walaupun turun tanpa beberapa pemain utama dalam beberapa perlawanan yang sebelum ni, especially tidak ada Sadil, tidak ada Jaffrey, Darren Lock tidak ada, Pak tidak ada, OKS telah berjaya bilang orang unleash beberapa pemain lain yang melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan oleh OKS dengan jayanya membuatkan bilang orang macam kita ada first team, kita ada second team, maksudnya pemain simpanan, memberikan headache kepada OKS sekarang ni, kerana bagi aku sekarang tiap pemain baik simpanan baik reserve untuk Sabah FC mempunyai kelebihan mereka masing-masing. So percaturan yang bijak perlu dilakukan oleh OKS untuk memastikan kesemua pemain mendapat minit permainan yang secukupnya bagi mengekalkan permainan mereka. Kerana sekali lagi, kalau lama tidak dimain sudah pasti akan kehilanganlah cara permainan pemain tersebut. Contoh terbesar seperti Farhan dan juga Kumaran di sinilah. So itu adalah merupakan satu benda yang cukup menarik untuk aku kongsikan kepada kamu, di mana sini membuktikan di poket OKS tu sebenarnya ada banyak lagi bilang orang ada banyak lagi magic yang tersimpan lah. Bukan poket lah, di topi OKS tu terdapat banyak lagi magic yang tersimpan sebenarnya, yang kemungkinan besar belum digunakan lagi dan telah digunakan pada 4 perlawanan terakhir untuk Sabah FC ni. So bagaimana pula pendapat anda guys tentang perkongsian ni? Adakah anda bersetuju dengan statement yang dikeluarkan oleh Yusri Chetla dan juga pengendali pasukan Kelantan tu? Dan adakah memang itulah yang dirancang oleh OKS mengikut kemampuan skuad pemain yang ada dalam senarai Sabah FC? Ini letakkannya di ruang komentar di bawah. Berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.